Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Okey, berakhir sudah perlawanan persahabatan di antara Sabah FC dan juga Gelang FC yang berakhir dengan keputusan 6-0 ah. Wow. So kita tahu Penang mengalahkan Gelang sebanyak 4-0, Kedah mengalahkan Gelang sebanyak 2-1 dan kita mengalahkan Gelang sebanyak 6-0. Tapi walaupun ini bukan menjadi kayu pengukur untuk sejauh mana kehebatan di antara Kedah, Penang dan juga Sabah FC, kerana kita tahu ini adalah perlawanan persahabatan. Aku tidak rasa ini adalah merupakan perlawanan yang mereka akan buat sehabis baik yang apa yang mereka mampu keluarkan, kerana bagi aku ini adalah satu perlawanan untuk sekali lagi untuk mencari keserasian untuk taktikal dan juga sama sendiri, dan seterusnya of course untuk mengelakkan sebarang kecederaan lah daripada berlaku di antara mana-mana player kita. Tapi unfortunately pada perlawanan tu Gabriel, aduh, syok sudah tengok dia main guys. Injured pula dia. Hopefully tidak serius. Hopefully dia memerlukan beberapa hari siang untuk pulih dan mampu untuk kembali training lah. Dan of course untuk beraksi pada perlawanan akan datang. Kalau aku nak silap, ada satu lagi, kemungkinan besar ada satu lagi perlawanan yang bakal terjadi di Season Likas. Itu menentang salah satu pasukan lagi daripada Liga Singapura sendiri. Tapi itu kita nak tahu pasal belum ada sebarang maklumat lagi tentang benda tu. So, okay. Gol yang telah dijaringkan untuk perlawanan tersebut adalah Gabriel, Daniel Ting, Darren Lock, penalti Sadil 1 gol dan juga Amri 2 biji gol. So, apa yang terjadi dalam perlawanan memang cukup menarik guys. Ada beberapa individu, aku tahu aku boleh katakan semua pemain Sabah beraksi dengan cukup bagus pada perlawanan ni. Aku berpuas hati dengan apa yang ditampilkan, walaupun sekali lagi dalam perlawanan persahabatan saja. Tapi ada beberapa player yang aku ingin highlight di sini lah, yang betul-betul menunjukkan satu aksi yang cukup bagus, iaitu Jilton. Wow. Kalau kamu berada di Stadium Likas tadi, kamu tengok corak permainan Jilton. Memang, okay, mungkin apa yang aku cakap ni mungkin berlebih-lebih, tapi aku boleh cakapkan ada satu persembahan yang cukup world class lah. Cukup tenang, kawalan bola yang cukup bagus, permainan badan dia pun cukup bagus lah. Dia tidak perlu melarikan bola apa semua, cukup dengan melakukan body trick saja dia mampu untuk melepaskan atau membuatkan beberapa pemain Gelang FC terjatuh. Okay, so itu lama aku dah nampak corak cara permainan individu begini ni untuk Sabah FC. So kita memang cukup bertuah lah kerana dapat Jilton di dalam perlawanan. Dan seterusnya, walaupun Pak Teso diberikan armband untuk first half perlawanan tu, perlawanan separuh masa pertama, tapi aku tengok Telmo adalah merupakan satu individu yang lebih mengawal keadaan di tengah padang. Okey, dia banyak memberikan arahan, banyak meminta bola. So memang cukup rajin lah. So Jilton, Telmo, Daniel Ting pun adalah merupakan satu individu yang bagi aku cukup bagus. Sebelum ni kita ada Nazirul Naim dan juga Rizal Ghazali. Rizal Ghazali merupakan satu individu yang cukup rajin untuk membuat overlap dan juga lari ke hadapan. So Nazirul Naim bagi aku dia ada buat juga, tapi tidak sekuat ataupun serajin mana Rizal Ghazali tampilkan. Dan dengan adanya Daniel Ting di bahagian left wingback kita, bagi aku kanan kiri wingback kita sudah cukup bagus, mempunyai corak permainan yang cukup sama. Tidak kira di mana sekalipun bola dilarikan, tetap satu corak permainan masih boleh dikekalkan. Itu sebelum ni kita ada shot sikit untuk benda tu lah. Bukan aku cakap Nazirul Naim dah bagus, Nazirul Naim ada kemampuan dia sendiri juga, tapi dengan adanya Daniel Ting, dia lebih menguatkan lagi bahagian serangan sekiranya perlu dilakukan overlap di antara kedua pemain daripada wingback kita ni. So ya, itu memang cukup best lah. Memang aku suka apa yang aku tengok pada perlawanan ni. Again, dengan adanya Irfan, Gabriel dan Dominic di bahagian pertahanan kita memang cukup tinggi guys. So aku tak pernah nampak ketinggian yang kita miliki pada saingan Liga Super tahun lepas. Tapi untuk saingan Liga Super ni, ketiga-tiga ni mempunyai ketinggian yang cukup bagus. Tidak ada sebarang masalah untuk bola udara. Senang saja diputuskan oleh ketiga-tiga pemain ni. Dan seterusnya, sekiranya kita memerlukan seorang pemain yang tinggi untuk menyambut bola mati atau free kick ataupun corner kick yang akan dilakukan secara hantaran lintang, dia adalah memerlukan player yang mampu untuk menyambut bola tersebut, iaitu aku maksudkan sini adalah Gabriel, di mana gol pertama yang dijaringkan oleh Gabriel adalah berpunca daripada kira hantaran silang yang telah dilakukan oleh pemain kita lah. So memang
cukuplah dari segi pengawalan udara bagian defender kita cukup bagus. Dikenakan juga ini memang aku perhatikan, aku duduk sama kawan aku pada perlawanan tersebut. Aku cakap sama dia, kalau kau perasan ada perbezaan dengan tim dulu kita dengan tim kita sekarang, di mana bentuk fizikal untuk pemain-pemain kita sekarang cukup tinggi guys. Daripada sebelum ni kita tidak ada mempunyai pemain yang banyak, pemain yang punya ketinggian yang cukup ketara. Dari perlawanan ni kita nampak sudah dari segi fizikal ketinggian memang kita ada mempunyai banyak pemain sudah di situ. So ini ada juga aku katakan, sekiranya ingin beraksi di AFC, perlunya pemain yang mempunyai fizikal sedemikian, kerana sekiranya kita telah bermain untuk menentang pasukan dari luar, kebanyakan dia orang mempunyai fizikal yang cukup tinggi. So untuk bab tu memang kita sudah sama rata lah. Jadi guys, seterusnya aku dah membuat prediction mengenai formation dan juga siapa yang bakal memegang armband untuk pasukan Survive sini. Ada satu individu, aku nisab di ruang komentar mengatakan Pak Tisu akan menjadi kapten, dan betul lah bro, memang kau betul. Badru Bakhtiar tidak turun pada separuh masa pertama, Pak Tisu turun, so Pak Tisu diberikan armband untuk separuh masa pertama, dan formation yang diberikan oleh OKS. So aku rasa memang dia tidak akan lari dari formation ni lah. Formation 3-4-3 lagi telah dilakukan oleh KS, seperti mana kamu nampak dalam gambar ni, di mana defender kita adalah Irfan, Gabriel dan juga Dominic. Wingback kita adalah Daniel dan juga Rizal. Bagian tengah kita ada Telmo, Park, dan bagian hadapan Jilton, Darren dan juga Sadil. Ada yang mengatakan, bro kenapa kau letak Sadil di sebelah kanan sedangkan Sadil di sebelah kiri? Sebelum tu aku mau beritahu kamu, sewaktu sepak mula especially ditiupkan, memang inilah formation yang kamu nampak, di mana Sadil pada waktu itu berada di sebelah kanan dan Jilton berada di sebelah kiri. Seperti mana yang kalau kamu tengok di video aku sebelum ni, aku ada mengatakan kenapa pemain winger diletakkan di opposite kaki dominan mereka, adalah kerana OKS sering kali menggunakan inside forward untuk ataupun inverted winger sebenarnya, inverted winger untuk winger kita, di mana winger ni akan lebih membawa bola masuk ke dalam kotak D dan membuat percubaan, lebih kurang macam tu. So kita jarang melakukan hantaran lintang daripada wing kita. Kebanyakan hantaran lintang dilakukan oleh kita punya wing back lah, bukan untuk winger utama kita, itu Daniel dan juga Rizal. Membuatkan di sini, okey, ini satu benda yang aku mau share dengan kamu juga. Membuatkan di sini oleh kerana kita menggunakan inverted winger instead of winger sahaja, membuatkan servis kepada Darren Lock agak berkurangan pada perlawanan, di mana kita nampak Darren Lock kurang mendapat bola ataupun kurang mendapat percubaan. Satu percubaan yang cantik daripada yang sepatutnya Darren Lock boleh lakukan jaringan lah, itu pada minit ke 36-35 macam tu, di mana dia one on one keeper, instead of dia membuat lob, tapi dia membuat percubaan terus dan berjaya ditampat oleh penjaga gol. Itu adalah the only percubaan terbaik yang dimiliki, peluang terbaik yang dimiliki oleh Darren Lock. Itu pun bukan hasil daripada hantaran lintang, itulah hasil daripada hantaran true ball yang dilakukan. Aku lupa sudah apa semua. So, excited sangat aku tengok perlawanan tu guys. Aku pun dah pasti siapa yang buat hantaran lorongan tersebut tu. So ini adalah merupakan satu isu yang perlu diambil kira oleh KS sekiranya ingin mengutilize sepenuhnya kehebatan Darren Lock untuk menjaringkan gol. Perlunya ada servis untuk Darren Lock pada perlawanan. Walau macam mana pun persembahan Darren Lock tidak menghampakan, walaupun beliau tidak mendapat servis yang cukup untuk perlawanan itu, tapi dia adalah merupakan satu mempunyai tanggungjawab selaku pressing forward pada perlawanan tersebut. Dia banyak membuat pressing kepada keeper, kepada defender, membuatkan mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk mengatur pergerakan juga mengantar bola diorang. So itu adalah fungsi terbesar yang aku nampak dari Lock pada perlawanan ni lah. So seterusnya guys, pada separuh masa kedua, hampir kesemua kesebelasan telah ditukar oleh KS, dan apa yang terjadi pada perlawanan tersebut adalah aku nampak formasi 4-3-3 telah digunakan. So at least ramalan aku betul jugalah. So pada separuh masa kedua 4-3-3 formation telah digunakan, di mana Dinesh, Hanafi, Robinson dan juga Jafri bertindak selaku pertahanan kita, dan di bahagian tengah kita telah dikontrol oleh Stewart, Irfan dan juga Badrul, dan di depan adalah Njoku, Amri dan juga Farhan. Di sinilah berlakunya dua gol yang bagi aku membuktikan betapa hebatnya, betapa bagusnya Amri Yahya, walaupun mencecah usia yang cukup tinggi, masih mampu menjaringkan gol yang wow. Itu untuk Amri. Tahniah untuk Amri ya. Aku
aku dah tahu lah, memang aku lost of words lah untuk macam mana aku mau puji Amri ni, tapi dia memang wow, itu boleh aku katakan. So dari segi perlawanan ni, aku ingin menyentuh juga apa yang telah ditampilkan oleh Geylang FC. Good job untuk Geylang FC. Aku tengok diorang punya data ni, kebanyakan pemain diorang adalah merupakan pemain muda, tapi cara permainan mereka, keberanian mereka patutnya dipuji. Di mana untuk separuh masa pertama, dengan kesebelasan utama yang telah diturunkan oleh OKS pada perlawanan tersebut, mereka kurang mampu untuk membuat sebarang gerakan. Tapi apabila kesebelasan utama diganti pada separuh masa kedua, kita nampak di situ Geylang FC telah mampu kembali untuk mengawal beberapa minit perlawanan tersebut. So bagi aku, pemain yang aku puji untuk Geylang FC adalah pemain nombor 24 Geylang FC. So kalau OKS mau ambil dia ni, aku setuju sangat-sangat pasal dia dribbling yang cukup cantik, position yang cukup cantik, dia berani memang berani. The only player yang mampu untuk mengucar-ngacirkan defender Sabah adalah pemain 24 daripada Geylang FC ni. So kalau OKS ingin menambah pemain import, dia ni boleh diletakkan di dalam pemain 24 ni lah, boleh diletakkan di dalam list tersebut. So okay guys, itu adalah secara ringkas mengenai apa yang telah aku nampak pada perlawanan tersebut. Again, walaupun keputusan perlawanan 6-0, tapi aku tidak teruja sangat dengan keputusan 6-0 ni, tapi aku teruja dengan apa yang telah ditampilkan oleh pemain-pemain Sabah FC. Again, ini adalah perlawanan persahabatan. Intensiti perlawanan tidak cukup tinggi kerana pasukan yang kita lawan ni pun bukanlah berada dalam satu kedudukan liga yang tertinggi di Liga Singapura. So belum boleh menjadi kayu ukur untuk sejauh mana kehebatan persembahan pasukan Sabah FC kita. So okay guys, aku tahu ada banyak benda aku tertinggal ni. Actually banyak aku terfikir waktu di stadium tadi, tapi sampai sini ada yang terhilang-hilang sudah. So kalau ada apa-apa kekurangan, sila tekannya di ruang komentar di bawah, dan aku ingin juga mendengar pendapat kamu mengenai pemain-pemain, formasi apa yang telah berlaku di sepanjang 90 minit perlawanan waktu menentang Geylang FC ni. So sila letakkannya di ruang komentar di bawah. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.